Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بالتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Senajmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dalam tiga kata untuk mencapai menjadi hambanya yang sebenar-benar bersyukur, maka perbahasan syukur ini perlu diperbahaskan berulang kali, berkali-kali agar sebati dalam hati. Kerana apa? Kerana syukur ini adalah perkara yang paling iblis akan lakukan. Ini perkara yang paling iblis akan pastikan, yang mana Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 17. Iblis ni jemaah sekalian, kita sedar, kita maklum, musuh kita. Musuhnya apa? Nak masukkan kita dalam neraka. Itu sebenar maksud musuh. Dia akan membuat kita untuk masuk ke dalam neraka, maka itu musuh. Jadi iblis ni dia akan buat kita apa? Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kau tidak akan dapati mereka ni bersyukur. Bukan mereka ni tak solat. Yang tak solat tu dah pastilah tak terjemahkan syukur. Kerana syukur bil makna, syukur itu dengan maksud menterjemahkan nikmat menjadi taat. Jadi zahirah syariat tu. Maksud yang tak bersyariat tu dah pastilah, terang-terang dah. Tidak menterjemahkan makna syukur, maknanya kalau tak menterjemahkan syukur tu bukan dengan sebutan lisan semata-mata, walaupun kita faham dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah, tapi ianya tidak sekadar itu. Kata Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala alaih, menterjemahkan syukur itu dengan menterjemahkan seluruh nikmat menjadi taat. Nikmat apa? Hidup ni. Allah hidupkan kita nikmat. Kelahiran tu satu kenikmatan. Sebab tu tak ada lagi kelahiran yang dengan kesedihan, tak ada. Kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal pun seronok. Kelahiran tu nikmat. Jadi kita boleh lahir kat dunia ni nikmat. Jadi kelahiran kita ini atau lahirnya kita di muka bumi Allah Ta'ala ini pastikan kelahiran yang membawa pada ketaatan. Seluruhnya tak ada terkecuali. Maka ketaatan itu diterjemahkan dengan perbuatan, afal. Bermaksud yang tak buat tu, kita tidak menghukum hatinya, tetapi luarannya menggambarkan sudah. Dia tak ada istilah luaran itu tidak
Orang kata beginilah bahasa mudah tamsilannya. Contohnya Roblox JPJ. Selalu saya buat contoh macam ni senang faham. Jadi kita jumpa JPJ lah. Puan kuasa yang mana kalau JPJ tu memang orang kata tak ada bincang lah. Dia saman terus ya. Kita berhenti ya, dia minta lesen. Sebab tu kita kata lesen tak ada, tapi saya ingat lesen. Lesen mana katanya? Saya ingat lesen katanya. Makna kata kalau tak boleh tunjukkan lesen mana, kau consider tak ingat. Walaupun sebut saya ingat. Jadi kalau syariat pun dah gagal, jangan bincanglah berhakikat. Itu sepatutnya macam itu. Buah tu, kulit tu tengok dah busuk dah. Takkanlah kita kata isi dia mesti cantik ni. Jangan tertipu dengan kulit ni. Dah lah. Kalau dah luaran tu dah menggambarkan busuk ni, ataupun dah bertembuk macam tu kan. Itu syariat ni sebenarnya menggambarkan hakikat. Tapi permasalahannya pula ada syariat yang tidak selari dengan hakikat. Itu masalah. Dan iblis nak buat kerja yang nombor 2 ni. Yang nombor 1 tu consider gone lah. Dia habis tugas lah. Tak solat? Okey. Tak tutup aurat? Okey. Ini consider memang terang-terangan je ni. Ini kumpulan tak payah kacau. Sebab tu kadang-kadang dia kata, saya aman je hidup. Memang tak ada iblis kacau. Memang dia aman. Saya aman betul hidup ni. Walaupun saya boleh jadi diri saya lah. Tak ada siapa nak kacau saya. Bukan tak ada siapa. Iblis pun nak kacau dia. Aman lah kat situ. Yang kita ni tengah bersilat-silat nak datang masjid, nak pergi dengar kuliah, nak dengar ini. Datang hati kata, tak payahlah semalam dah dengar hari-hari. Absent lah sekali katanya. Janganlah ta'asub sangat. Dalam bab amal dia pupuk ta'asub. Dalam bab kerja, hari-hari kerja tak ada pula bisikan ta'asub kerja. Janganlah ta'asub kerja sangat, hari-hari pergi kerja. Pontenglah sehari 2. Kita boleh jawab, kau gila. Siapa nak bayar kita rumah? Macam itu patutnya. Pontenglah sehari, tak datang. Kau gila, ingat pahala tu datang sendiri berkulit. Kan kalau aku mati tak ada pahala nak cakap apa? Kita duk bakti baik kena lari kan kita bukang dia. Dia kat situ. Dia akan buat kita apa jemaah sekalian? Dia akan buat kita melangkah melakukan syariat tetapi tidak bersamanya hakikat. Hati itu tidak merasai kesyukuran ataupun tidak datang dengan rasa syukur. Ataupun sebab syukurlah kita solat hari ni. Itu bahasanya macam itu. Kenapa solat ni? Saya bersyukur Ustaz. Hidup ni Allah bagi. Hidup saja ni dah syukur dah. Buka dalam perbahasan Syama'il Muhammadiyah bab tidur Nabi SAW. Tentang buka bab Maja'a fi naumi Rasulullah SAW. Dalam bab Nabi membahaskan doa bangun tidur tu, Alhamdulillah dah. Celik mata Alhamdulillah. Padahal tidur semalam dengan masalah. Tidur kita tu dengan masalah ni tak selesai masalah. Celik mata Alhamdulillah. Selesai masalah ke? Belum. Hutang selesai ke? Tak. Orang marah kita selesai ke? Marah lagi. Dengki lagi. Orang tu tak selesai masalah. Tapi kenapa? Celik mata Alhamdulillah. Ulama kata, hidup tu saja nikmat dah. Sebelum nikmat yang lain. Sebelum nikmat dapat motor, dapat kereta, dapat rumah, dapat lain. Semua dunia ni nikmat sebenarnya. Sehingga Allah mengatakan kesenangan. Dunia ni kesenangan, bukan kesusahan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Mata' ni kesenangan yang menipu. Allah tak kata kesusahan yang menipu. Dunia ni memang menisbah kepada senang. Tapi nak dapatkan dia itu orang sanggup bersusah-susah. Walhal senang tu tipu. Bila dah senang susah juga. Ingatkan senang dah ada duit, rupanya susah. Nak declare tu, declare ni, lembaga tu, lembaga ni, macam-macam lembaga datang kan. Tu belum kira orang minta lagi. Tengok kita ni, macam berduit ni, tak tolong. Siapa suruh kan? Lelas sekali,
Ada duit salah, tak ada duit salah. Dah pakai macam miskin apa-apa ke dana. Sebab apa? Risau nampak orang berduit. Pula dah. Macam mana? Semua salah hidup ni. Tadi senangnya menipu. Menipunya senang tu lagi apa dia? Kita nampak senang dunia dapat dengan usaha manusia semata-mata. Tertipu lagi sekali. Walhal kesenangan dunia bukan dengan manusia tapi kerana kurniaan Allah. Dalil tu Nabi Sulaiman AS. Sesenang-senang. Orang kata apa? Allah bagi kesenangan sehingga memiliki kerajaan yang tiada tolok banding. Ketika dipuji oleh Ratu Balqis, Nabi Sulaiman AS tak ada bagi tahu ini berkat saya bangun malam tahajud ni. Tak ada. Tak ada bagi tahu amalan lain. Tak ada Nabi Sulaiman kata sebab aku Nabi lah. Tak ada. Nabi Sulaiman jawab apa? Dan surat Al-62 ayat 40. Haza min fadli Rabbi. Ini kurniaan dari Tuhanku untuk memuji aku, bersyukur atau kufur. Itu dia maksudnya. Jadi sebab itu dalam kalam perbahasan hakikat kehidupan ni, bila kita bongkar ataupun nak menyikapi isi kepada kehidupan, sudah pasti kita akan merungkai balik perjalanan syariat kita. Syariat kehidupan ni apa? Bagi contoh tadi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tadi. Syariat kehidupan, malah syariat kehidupan itu nanti selari dengan syariat agama. Kita tengok contoh syariat kehidupan kita adalah sebagai hamba Allah. Hidup kita ni ikut syariat sebagai hamba Allah. Maka syariat kehidupan kita sebagai hamba Allah, maka kita bincang buat solat tadi contoh. Bila solat, kita solat tak seperti kita ni hamba Allah. Tu maksudnya berbincang hakikat kehidupan ni. Kalau cerita buat solat, ceritalah buat niat, buat ni. Cuma lah fik dalam solat lah. Persoalan-persoalan dalam bab solat lah. Kemudian persoalan tentang niat, hati kita ni lurus tak lurus, fasad ke tidak. Kemudian hilang kekhusyukan. Tapi perbahasan ini mesti dimulai sebenarnya daripada membetulkan kehidupan. Dan Nabi SAW, kalau tengok daripada tahun yang diterjemahkan 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Kalau ikutkan Allah buat level tu 10-10 boleh. Just nice 20 tahun kan. Tapi extra 3 tahun. Maknanya lebihnya berat dekat membetulkan kehidupan. Kehidupan ni bermula di mana? Dengan pembentukan iman. Betul imannya, betul hidup dia. Maka amalan yang diterjemahkan di Madinah Al-Munawwarah, amalan yang berteraskan, bersandarkan kehidupan yang telah dibangunkan dengan iman. Tapi nak bangunkan dengan iman ni, apa berlaku? Kena empak batu, kena halau, kena pulau, kena letak najis unta, macam-macam hal kena. Daripada Nabi jadi orang yang well known, daripada jadi somebody, tiba-tiba datang iman, nobody. Orang tak heran kat Nabi, malah mengatakan Nabi Majnun. Dulu cakap lain, ni cakap lain. Ini ni ahli sihir, katanya. Macam-macam. Macam-macam lempar. Tengok imannya pembangunan ni bukan dengan duduk atas tilam empuk. Walaupun sekarang tilam semua empuk-empuk. Walaupun senang dunia sekarang, bukan suruh kita susah. Tetapi kita kena sedar. Pembangunan kehidupan yang benar mestilah melalui kepada jalan-jalan yang lebih ditumpukan. 13 tahun. Lebih 3 tahun. Di sini apa yang berlaku? Iman. Iman ni apa? Membetulkan ni hati ni. Iman cerita tentang hati. Hati apa? Hati yang hanya kiblatnya pada Allah. Lepas tu Kaabah kat Mekah. Tak adalah kat Madinah. Sebab di situ membetulkan, meluruskan hati balik. Tumpuan hanya kepada Allah. Dan di situlah pusatnya dibangunkan. Maka hati tadi dalam kehidupan, nak betulkan hati, maka betulkan kepercayaan balik. Betulkan. 13 tahun, malah kepercayaan bukan sekadar dengan cakap-cakap, tapi kepercayaan, keyakinan, itu diterjemahkan dengan perbuatan. Iman bukan hanya dengan lisan. Iman mesti dibuktikan dengan perbuatan. Nah, perbuatan bagaimana? Taat. Taat itu diterjemahkan apa? Kesusahan. Susah memang sekalian.
Seluruh yang berkaitan dengan ibadah itu sama dengan susah, bukan senang. Sebab tu senang itu hanya retorik saja, hanya angan-angan kosong. Jadi bila dah tahu susah, maka kita kena bersiap sedia untuk bersusah-susah. Maka kefahaman begini yang dibangunkan sehingga datang kesedaran bahawasanya bukannya senang hidup di dunia ini tanpa dengan Allah. Kalau tidak kerana Allah, maka tidak akan adanya kesenangan hidup ini. Maka kita pun datang dengan kesyukuran. Syukur. Kita datang dengan kesyukuran. Dan ini iblis berhempas punas akan datang dekat saya. Saya nisbahkan diri saya. Sebab gitu senang nak faham ngaji. Dia akan datang kok depan saya, kok belakang saya, kok kiri saya, kok kanan saya. Dia nak buat apa? Dia nak hilangkan rasa syukur. Bagaimana nak hilangkan rasa syukur? Jangan nampakkan diri dia kepada sebenar diri dia. Apa dia? Hamba. Jangan rasa diri itu hamba. Rasakan diri itu adalah penguasa. Aku yang kuasa. Kalau tak jalan, tak buat, tak gerak. Kalau aku tak buat, tak jadi. Apa ramainya hari ini rasa berkuasa atas muka bumi ini. Walaupun kita ada kuasa, tapi kuasa yang ada pada kita tu sepatutnya hanya berbentuk tenaga. Tenaga dia panggil kederat. Kudrah tu kuasa. Masukkan manusia jadi kederat, jadi tenaga, bukan berkuasa. Aku boleh tentukan senang dan susah. Oh, itu Firaun. Sebab tu Firaun dia jadi Tuhan. Sebab dia ada tenaga. Tenaga pula solid. Sesama hidup, resdung tak ada, pening kepala tak ada. Anda ingat saya ada masa untuk sakit kepala? Tu Firaun. Dia cakap gitu. Mana kalau mana yang tak pernah sakit kepala tu ingat balik. Kata aku ni genetik Firaun kan. Jadi kalau boleh sakit kepala tu betul tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah aku sakit. Kan? Ni hakikat ni. Kita nampak sebenarnya apa. Bila sakit, alhamdulillah Allah bagi sakit. Maknanya aku ni manusia biasa. Sedangkan Nabi sakit 2 kali mas sekalian. Nabi punya sakit, kalau pening kepala kita, Nabi 2 kali ganda pening. Punya hebat tak hebat Nabi. Sakit yang Nabi rasa sakarat. Nabi minta semua kesakitan dihimpunkan kepada Nabi SAW. Masya Allah. Sebab Nabi memang ada kelebihan untuk menanggung kesakitan yang luar biasa. Hebat. Jadi tenaga elok, fit, pada jalan tegak. Lalu berubah diri dia. Dia rasa dia berkuasa. Padahal dia hanya bertenaga saja. Bertenaga untuk mengurus segala urusan pentadbiran yang Allah berikan di dunia ni. Uruskan apa yang nak diuruskan. Tapi kamu kena ingat, yang bagi jadi itu bukan kamu. Ahli Sunnah wal Jamaah kemah. Ahli Sunnah wal Jamaah tu kat situ kemah. Kemah kat mana? Berkata almarhum Datuk Seri Abah Sandin Al-Hafiz menyimpulkan dalam bab takluk ni. Dalam bab terjemahan usaha, bagaimana kita nak faham tentang sifat 20 ni sebenarnya. Jadi disimpulkan mudah. Usaha pada kita, rezeki pada Allah. Usahalah macam mana pun, rezeki tetap pada Allah. Usaha kita boleh mendatangkan rezeki? Tak boleh. Habis, apa guna usaha? Usaha tu menyatakan kita manusia. Boleh jadi asbab untuk dapat rezeki, tapi bukan penentu kepada rezeki. Asbab kepada rezeki boleh, penentu kepada rezeki tak boleh. Maka manusia itu bertenaga, kemudian dia berusaha sekadar dia itu sebagai hamba. Yang ini payah nak buat. Sebab itu dalam perbahasan siddiq ni yang pertama kita bahas, kita dah masuk dalam bab perincian pada usul pertama perbahasan, iaitu siddiq adalah diambil pada 4 sifat wajib bagi baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu mempunyai maksud yang cukup luas. Bukan sekadar hanya berkata benar yang kita faham siddiq, jujur, berkata benar, namun yang merangkupi, mencakupi dan merangkumi kepada fasa pertama di dalam memahami kehidupan ini mestilah dibangunkan dengan yang benar. Apa yang benar? Iman. Iman kata apa?
Ini yang mula-mula bila datang Nabi SAW bawa kebenaran kalimatul haqq, la ilaha illallah tu. Marah kafir Quraisy, marah mereka. Sebab mereka bermula bukan yang benar. Mereka bermula dengan yang batil. Dalam hidup ni ada dua, hak wal batil. Dan Allah memberi amaran kepada kita, manusia. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan hak dan batil. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Kamu sembunyikan kebenaran di saat kamu tahu. Contoh kebenaran. Kita tahu dah, kita dapat ni dunia ni. Kita fokus pula perbincangan. Sebab hak dan batin ni luas perbincangannya. Kita bubuh kepada hak dan batin pada perbahasan kehidupan. Kehidupan yang hak yang mana? Akhirat. Kehidupan yang batin yang mana? Dunia. Batil apa maksud? Tipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tipu. Tipu lah. Apa maksud tipu? Ingatkan senang, putus susah. Ingatkan susah, putus senang. Ingatkan sihat, putus sakit. Ingatkan sakit, putus sihat. Kan tipu tu. Jadi yang mana satu yang betul? Wallahualam. Mungkin. Itu dipanggil dalam perbahasan dunia ni, bendanya mungkin saja. Sebab tu kita tak boleh nak pegang kepada benda yang berubah-ubah ni. Tak boleh pegang dunia sebab dunia sifatnya berubah. Kejap ya, kejap tidak. Kejap sihat, kejap sakit. Kejap nampak macam senang, betul susah. Nampak macam nak berjaya, betul terlingkup. Jadi kenapa jadi begitu? Sebab Allah nak suruh kita berpegang pada yang hak. Yang mana kekal? Allah. Kalau kita nak dunia itu kekal, ni ada kaedah dia sekalian. Maka jangan duduk pada yang binasa. Duduklah bersama kepada pencipta. Maka bagaimana kekalkan dunia itu? Jadikan dunia pada perbahasan akhirat. Jangan jadikan dengan dunia. Akhirat tak berubah. Akhirat kekal. Jadi kalau kita tukar kepada akhirat, perbincangan akhirat dengan maksud dosa pahala. Faham itu? Dosa kekal. Kekal maksudnya sampai ke sudah kalau tak minta ampun Allah. Habis dah. Habis buka buku nanti kan. Nampak semua. Kekal. Pahala pun kekal. Tak berubah dah. Melainkan kita yang berubah dengan cara kita, kejahilan kita. Kita berubah, elok dapat pahala, pergi mengumpat, hilang pahala. Macam itu. Aku kena faham perkara yang boleh membatalkan pahala. Itu yang utama memang sekalian. Contoh macam puasa kan. Penat dia puasa. Nabi kata lapar dahaga dapat, pahala tak ada. Memanglah kita nampak macam kita berpuasa, tapi memang tak batal puasa. Pahala batal. Memang iman tak batal. Saya orang Islam, saya beriman. Tapi pahala tak ada. Pahala tak ada. Bila pahala tak ada, hidup jadi berat. Berat ni kerana apa? Kerana tak ada benda yang meringankan dia. Yang meringankan tu pahala. Pahala itulah yang akan meringankan segala kemudahan kerja-kerja dunia yang nampak berat. Memang dunia memang berat pun. Bila kita mula bicara soal siddiq ni, di sini kita bongkar benar. Ni kita tengah bincang ni kehidupan bersandarkan pada benar dan tak boleh tutup, tak boleh tipu, tak boleh sembunyikan kebenaran. Di saat kita tahu bahawa sebagai contoh dunia ini binasa. Yang kekal hanya akhirat. Kenapa tak nak bincangkan akhirat? Kenapa banyak bincangkan dunia? Dunia pun penting juga. Penting dunia kerana padanya ada akhirat. Kalau tak ada akhirat, tak payah cerita. Macam gitu caranya. Macam gitu ya. Iya. Dia tak ada dua pandangan sebenarnya di masyarakat. Dunia akhirat. Ni nampak. Tertipu kita. Dunia akhirat. Kita ingat ada dua pandangan. Dunia akhirat. Itu ada dunia akhirat. Dunia pun nak, akhirat pun nak. Nampak macam betul. Tapi yang benar yang mana? Yang benarnya di dunia pun cerita akhirat. Sebab kat dunia lah nak bina segala apa yang kita nak bawa balik ke akhirat. Ladang nak bina mazrah, ladang. Tuai di sana. Jadi kerja dunia ke kerja akhirat sekarang ni? Akhirat. Bukan kerja dunia semata-mata. Sebab tu jangan kita mudah-mudah cakap, ini saya ni cari dunia je ni. Kejap lagi cari akhirat pula. Sudah. Kalau macam itu caranya maknanya kita sedang jalan kiri kanan. Ke kiri pun tidak, ke kanan pun tidak. Tegang tengah-tengah. Putih.
Tamsilannya begini. Ini kena ada tamsil, kena contoh dia. Mata ada dua kan. Mata kiri, mata kanan, biji mata kan. Soalan, tuan-tuan tengah tengok dua pandangan ke satu pandangan sekarang ni? Satu. Tak tahulah kalau tuan-tuan tembus ke alam lain tu, tak ada kan? Ada orang yang buka hijab kasyaf nampak lain pula. Saya nampak kat tepi ustaz tu ada benda tu. Sudah. Kalau nampak macam tu, jumpa saya. Ada satu kes tu, pergi ngubat di Melaka. Ni pun nak pergi follow up balik ni. Dia ni saka kan. Dia keluarga yang kena tu ada 3 orang adik-beradik ni, tapi ramai lagi yang baru ubat seorang. Anak dia ni jenis Allah buka. Sebab dah lama sangat kena. Sampai Allah buka hijab. Dia malam tu mudah kerja. Sebab anak dia nampak. Ustaz, tu kat sebelah dia tu. Tu berbulu tu Ustaz. Tu. Kenal, kita tak nampak. Memang kita bukan boleh nampak. Kalau mudah-mudah pun tak boleh. Kalau Allah buka nampak. Kalau dia tidaklah. Budak nampak. Mana? Tunjuk saya. Tu Ustaz kat tepi pintu tu. Mana? Tepi tu. Kita pakai halau macam halau kucing. Ada jenis yang boleh nampak. Okey lah. Tapi maksudnya pandangan kita sekarang, walaupun ada 2 biji mata ni mas sekalian, mana ada nampak kiri kanan? Mana ada Ustaz sekarang ni pandangan kiri saya lain, pandangan kanan saya lain. Itu namanya tu bahasanya juling. Tak ada pandangan kiri kanan. 2 pandangan mata memudahkan. Dia panggil view kita macam ni. Malah tinggal lagi nak ubah angle saja. Nak perspektif view, nak bird eye view. Tengoklah, nak level, eye level, side punya. Tengoklah. Tapi tak bermakna ada 2 biji mata, 2 pandangan. Tak bermakna cerita dunia akhirat ada 2 cerita. Walaupun sebenarnya dunia ada cerita dia, akhirat ada cerita dia. Tetapi pandangan yang dipanggil senang hati kita, bila elok 2 pandangan kita ni kan lapang hati. Cuba kalau sebelah kabun tu, tak pening kepala kita. Mata sebelah ni Ustaz dah kabun, tak nampak. Bila tak nampak sebelah tu, mungkin ada pengalaman yang kena. Pening kepala. Bila migrain kena. Kanan tak nampak, kiri. Dajjal, kerja dia nak nampakkan satu je. Tak dunia, akhirat. Ada kadang-kadang dia buat akhirat. Dia nampak dunia ni sia-sia ni. Dah dia jadi hulu ekstremis. Dia buang dunia. Dunia ni sia-sia ni. Ngalah Nabi pula. Akhirat dia tak nak kawan kahwin. Tak nak tidur-tidur. Ibadat. Nabi kata aku manusia. Tapi ada macam ni. Ada kes pula dunia je. Akhirat tak ada. Dia akan tutup pandangan. Tapi kita menyatukan keduanya. Yakni pandangan kita tidak melihat yang satu. Yakni kita akan nampak akhirat. Itu pandangan siddiq. Pandangan iman. Iman mengajar kita untuk melihat dengan mata hati. Sejajar dengan wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah surah Al-Alaq ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Yakni bacalah. Bila sebut baca ni merujuk pada mata lah sebenarnya. Walaupun kita faham ada perbahasan tentang lisan, tetapi ianya adalah terjemahan kepada pandangan. Sehingga kan dalam surah Al-A'raf 179 Allah beri peringatan kepada manusia dan jin. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tak nak faham tentang Allah. Ada hati. Hati ni diguna untuk risau, sakit hati, susah hati. Tapi dia tak nak faham tentang Allah. Patutnya hati ni kerja untuk faham, kenal Allah. Kemudian walahum a'yunul la yubsiruna biha. Ada mata tak mau tengok. Baca ni, Iqra ni, baca ni Ustaz. Bahasa macam ni, tak baca. Sila rapatkan pintu dah dibuka. Sila rapatkan, bukan contoh haji masuk terus. Memang kena pula contoh tengah-tengah buka tu kita baca kan. Sila rapatkan pintu setelah dibuka. Buka, kemudian tak tutup. Itu punya makhluk. Tak baca ke tu?
Mana tak nampak ke tulis tu? Simbol no entry. Pap, kita masuk. Tengok lampu depan, lampu biru. Pap, biru kan. Tak baca ke simbol depan? Nah. No U-turn. Tak, polis. Makna kata, bila kata bermula hidup ini dengan membaca, makna kena tengok. Tak baca ke bahawasanya alam ni semuanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak baca ke tengok dunia ni, alam ini mesti dilihat dengan nama Allah. Untuk ayat ni kita ubah dengan ibrah, kita bawa kepada tadabbur. Sebab kalau kita pergi pada tafsir, kita kena rujuk mufassirin lah, kita rujuk tafsir lah. At-Tabari ke, Ibnu Katsir ke, pengajian tafsir. Tapi kita memang rujuk juga. Kita pergi kepada lafaz secara harfiah dulu. Kita boleh detailkan ni. Besar perbahasan ni semua sekalian. Sebab bila kita tidak bermula dengan tengok, kita akan tertipu je mas sekalian. Sebab tu apa bahasanya, pepatah, cakap siang dengar-dengar, cakap malam pandang-pandang. Kata balik, cakap malam pandang-pandang tak? Cakap siang dengar-dengar. Kenapa malam pandang-pandang? Jangan. Malam ni kadang-kadang kita punya pandangan boleh berubah. Kita ingatkan kucing sekali harimau. Kisah kucing harimau pun ada kisah mas lihat. Kisah harimau, singa bukan harimau, singa. Ini cerita ni Ajin cerita, ulama Indonesia tu. Perkahwinan Raja Rimba. Singa kahwin Sekali semua binatang pun datang. Dia datang, semua buat salutation pada jauh lah. Cara merenjih tu pada jauh lah, tak berani. Rimau singa kan. Tiba-tiba ada seekor kucing datang. Kucing datang rapat kat singa tu. Terbisik kat dia. Terkejut singa, pucat muka. Tahu kucing dia cakap apa? Aku sebelum kahwin, aku singa. Lepas kahwin, aku jadi kucing. Ini ajib je kerana wallahualam. Jadi jangan tengok kucing, tengok sebenarnya dulu singa, berubah jadi kucing. Jadi pandang ni kena betul. Contoh kena pandangan. Ni pula ada perbahasan begini. Kita tengok tapi tak nampak. Tu macam mana? Tengok tapi tak nampak. Kau tengok belakang tu ada apa? Nampak apa? Aku tengok tak ada apa. Pokok je. Kau tengok betul-betul nampak apa? Rupanya ada langsui. Faham? Belum tentu tengok kita nampak. Iqra bismi rabb ni tuntutan kepada nampak dengan hati. Lalu berhati-hatilah kalau tak nampak. Itu bahasa dia. Berhati-hatilah kalau tak nampak. Sebab bahaya kalau tak nampak benda yang perkaranya Allah suruh tengok. Apa dia? Tak nampak kuasa Allah. Bila tak nampak kuasa Allah, maka dia akan berubah jadi aku berkuasa. Benda yang paling bahaya ni, bila tak nampak kuasa Allah, perkara yang paling bahaya adalah aku berkuasa. Mulut boleh sebut, mulut memang sebab Allah berkuasa. Tapi kalau tak sebut dengan hati, tak datang dari hati yang benar, habis. Baik, azan dah. Mana? Sebenarnya kita. Baik, maka jemaah yang mulia, maka bila kata benar itu adalah bermula dengan yang hak. Ini wa qulil haqqu min rabbikum bismi rabb. Bacalah dengan Rabb, dengan nama Rabb. Bila sebut nama Rabb ni bermaksud allazi khalaqa, yang menjadikan seluruh kejadian ni. Semua kejadian. Apa yang kita nampak semua makhluk. Itu bahasa dia. Bukan khalik. Asal boleh nampak makhluk. Asal makhluk je baca dengan nama Allah. Apa maksud baca dengan nama Allah? Bahasa mudah dia tamsil dia ada made in belakang tu. Made in Thailand. Made in Vietnam ada.
Dia ada nama tak tu, branded, ada branded kan. Contoh ni, ini Mahmud Ashrafnya ni. Saya ni menumpang nama teh ni. Ada brand. Baca tu ada brand. Bilal Wazan khair. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الصلاة والقرآن سيدنا والله سبحانه وتعالى إنك لا تخلف. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sila jemaah yang muliakan Allah SWT. Sambung sikit, kemudian kita buat kesimpulan. Maka sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, kehidupan itu dibetulkan dengan cara melihat. Melihat bukan sekadar melihat kosong, tapi melihatnya mesti dengan iman. Memang setengah tu perbahasannya, kita ubah cara melihat, maka ubahlah banyak perkara dalam hidup kita. Sudut pandang kita kan, ubah sudut pandang kita. Tapi pandangan yang mesti kita mulakan dalam hidup kita itu adalah memandang setiap makhluk yang diadakan. Bukan yang ada semata-mata ya. Kalau ada saja sifat ada dengan perbahasan sifat 20 yang pertama, sifat wujud. Hanya wujud itu, sifat salbiah hanya pada Allah sepatutnya. Kita tengok ada ni sebenarnya. Bukan dua ada. Ada yang nampak pada makhluk ni diadakan. Dia diadakan maksudnya. Bukan ada sendiri. Makhluk tak boleh berdiri sendiri. Malah ada tu pula, contoh ada harta. Harta ni pula dia membawa nama kan. Sebab tu orang berharta dia panggil orang yang dia ada nama dia. Orang yang ada nama. Orang yang berilmu orang ada nama. Padahal dia dah ada nama dah dulu dah. Lahir-lahir Tuhan Allah bagi daftar JPN ada nama. Kenapa nak kena ada harta baru panggil orang ada nama? Orang ada nama dah ada. Tang nama mana yang tiba-tiba boleh dipanggil lagi sekali? Dia tu dah ada nama. Ini perbahasan untuk kita berfikir ni. Ada orang kata pembahasan ni guna fikir. Memang kena guna fikir lah. Kalau Allah bagi akal semua fikir lah. Tapi fikir kita masih bersandarkan kepada dalil naqli. Yang yang qat'i. Al-Quran dan hadis, bukan fikir-fikir mengagungkan akal, tidak. Contoh macam ni, nama. Kita fikir balik, baru itu betul fikir. Ya. Nama ada dah, tapi kenapa panggil orang ternama? Padahal orang daripada awal tidak ada nama. Time bila dia ada nama balik? Time sifat itu diterjemahkan semula melalui makhluk. Orang berharta, lalu orang panggil orang kaya. Kaya dia tu dah sekarang.
Kaya tu nama siapa? Bukan nama dia. Tu sifat yang terjemahkan pada dia. Itu pun melalui harta. Manusia nampak dengan harta, tapi Allah tak tengok harta. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tengok, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Orang tengok harta banyak, orang kaya. Allah tak tengok gitu. Allah tengok hatinya ikhlas. Yang ini hanya Allah yang kaya. Lalu dia tak lokek untuk infak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Walaupun dia susah, dia tetap tolong orang. Berapa setakat dia boleh tolong, dia tolong katanya. Kerana apa? Ini semua kurniaan daripada Allah. Bukan dia tolong semua pun, ikut apa? Berapa dia ada, dia bagi. Allah tengok yang itu. Bukan tengok berapa banyak dia ada. Sebab manusia nampak simbol benda. Tapi kita berurusan dengan Allah. Allah yang menilai kaya tu. Manusia menilai kaya dengan harta. Allah menilai kaya dengan pahala, dengan amal. Bila berjaya kita menterjemahkan kaya dengan sifat sebenar, yakni dengan nama Allah, yakni kita pun belajar. Nak belajar kaya dengan orang, mana boleh belajar dengan orang tiba-tiba dia ada harta. Kaya mesti belajar dengan nama Allah, Asmaul Husna. Buka pengajian Asmaul Husna. Apa makna Al-Ghani? Oh, Maha memberi. Contoh, kalau Maha memberi, bila orang panggil kita orang kaya, jadi orang yang suka memberi. Dah. Jangan marahlah kalau orang nampak kaya dan orang minta kat kita. Memang betul dia tu. Memang nampaknya mesti dia ni boleh bagi ni. Tak usah marahlah kat orang kalau minta kan. Kau ni minta, ingat aku cobek. Bukan tuan orang kaya. Yalah, aku kaya tapi aku usaha penat tu. Dia tak ngaji habis tu. Dia tak ngaji habis. Kalau orang panggil orang kaya, Alhamdulillah. Allah terjemahkan kaya. Apa aku nak buat dengan kaya yang Allah bagi ni? Kaya masa, bagi masa. Kaya tenaga, bagi tenaga. Kaya dengan harta, bagi harta. Kadang kita terjemah kaya satu sudut je. Walau kaya itu sifat. Itu nama baca dengan nama Allah. Baik. Bila hati ini dimulakan hidup dengan hati-hati yang mengenal Allah, maka inilah yang kita kena terjemahkan dalam hidup. Perbahasan ini kita kembangkan sehingga ia menjadi satu kaedah yang tersembunyi. Kita panggil kaedah ni kaedah pandangan mata hati, pandangan yang tersembunyi, sir. Itu dipanggil pandangan ainul basirah, pandangan halus. Halus ni sebab dia tidak zahir lah. Itu masuk halus. Pandangan macam makhluk halus. Mana nampak jin lah ke malaikat? Nampak, silap bulan tak duduk yang kata. Dah lah nampak, betul-betul tengok itu macam itu. Kau rajin kau datang masjid, kau tunggu lagi. Dengan mata merah macam itu kan. Nampak putih, jubah sebab jalan tengah malam pun kita seru. Ini kan pula berambut panjang mata merah. Lebih kurang. Gerun, dua-dua gerun. Jadi ini sir yang tersembunyi. Makna kata, kalau kita dalam tahap kita hidup ni mas sekalian, permulaan dan menjadi tujuan matlamat. Sebab tu kita cerita bab ni, bab awalan siddiq dan ia menjadi tujuan. Makna kata apa? Semoga Allah buka hijab hati ini agar kita mampu melihat makhluk itu mesti dengan Khalik. Sebab tu bismillah. Bismillah, bismillah. Rabbnya mana? Rabbnya menjadikan seluruh alam. Bermula dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat-sifat ataupun yang terjemahkan dengan nama-nama yang ada Asmaul Husna itu adalah perkara ataupun menjadi panduan kita, menjadi pedoman untuk kita. Bila sebut contoh kaya, kita dah tak nampak lain dah. Mesti dengan Allah kaya tu nama Allah. Tu maksudnya. Bila kata dengan Allah, maka datanglah kebenaran juga. Kita bincangkan tentang kebenaran dalam konteks. Ni perbahasan ni kita kena teliti. Kita faham kebenaran ni, yakni kebenaran lah. Jadi kita tahu tentang yang sebenar, nampak hala tuju yang benar. Kebenaran yang kedua yang mesti kita kena faham adalah keizinan.
Dah dapat kebenaran belum? Dah dapat authorized belum? Semalam pergi ada meeting dengan Tan Sri pengurusi MAIS dengan satu surau di Ampang AU4 Keramat. Surau dia jemaah sekalian sebaris dengan rumah. Asal tempat tu site dia panggil construction site dulu. Dah lama jadi surau. Bila dah besar jadi masalah sikit. Parking depan rumah. Bayangkan surau depan rumah. Jadi banyak isu lah. Jadi nak pindah ke depan kubur, ada tanah lapang nak pindah. Bukan boleh tiba-tiba buat kan. Kena dapatkan kebenaran. Dapat kebenaran baru boleh buat construction. Sebab kalau buat juga tunggulah. Tunggulah bulldozer sampai. Saya tengok okey 5 tahun, 10 tahun, tunggu 20 tahun nanti. Lagi sakit gitu buat. Dah 20 tahun baru dia godok, dia ngap. Mana surat kebenaran ni? Sakit nanti untuk. Sebab tu mula-mula sebelum nak buat apa-apa minta kebenaran. Sama dengan hidup kita, dah minta kebenaran belum nak membina kekayaan ni? Membina kasih sayang ni dah minta kebenaran belum? Sudah. Ada surat kelulusan ke Ustaz? Ada. Kat mana? Sinilah tempatnya. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Datang solat dulu. Kalau boleh istiqamah baru aku benarkan kamu mengurus terjemahan sifat-sifat aku. Kalau kejap ya kejap tidak macam Cik Semua minta maaf cakap. Alamatnya payahlah. Boleh. Tapi tengok nanti macam mana. Dia akan terkena lah benda-benda kadang-kadang penyakit hati, orang sakit hati, orang pandang tak puas hati. Dia akan ada benda yang menyimpang. Tapi kalau kita istiqamah sehingga Allah kurniakan kekayaan terjemahan harta mungkin, tapi kita tetap istiqamah sini. Line up ni. Tak tinggal ni. Allah bagi ilmu, maintain lagi. Allah bagi kaya, maintain lagi. Maknanya dia dapat kelulusan. Tapi tengah susah saja ada, tinggal senang. Dulu susah lah, tapi sekarang staff dah ramai, 100 orang. Jadi payah sikit lah. Time susah lah boleh, ada masa. Time senang tak ada masa pula. Dah terbalik. Hati-hati. Sebab tu yang perkara pertama yang kita kena pastikan dan kelulusan itu mesti dapat sampai bila-bila adalah Allah bagi kebenaran dulu untuk sujud kepadanya. Solat 5 waktu ni kebenaran besar. Blanket approval. Sebab tu kesimpulannya mas sekalian, saya tutup dengan isu Gaza, Israel, Zionis lebih spesifik. Kenapa dia nak sangat Palestin? Macam-macam bersihlah sirah yang kita dah dengar kan. Saya terjemah dengan satu saya. Tuan tahu kenapa nak sangat Palestin tu? Tahu? Dia nak ambil masjid dia. Tu Masjid Al-Aqsa tu. Nak ambil masjid, kena jadi ahli karyah dulu, mas sekalian. Faham? Kan? Yang jadi JKC bukan ahli karyah sini. Jadi depo tu ambil tanah di Palestin tu supaya dia jadi ahli karyah sana, sebab nanti Dajjal turun dah jadi ahli karyah, faham? Dajjal dia nak turun ambil Masjid Al-Aqsa je. Kalau tak ada Masjid Al-Aqsa, tak ada beria nak rebut tempat tu. Tu ceritanya senang ni maksudnya. Jadi solidariti yang kita nak bangunkan adalah pertahankan masjid. Kerana itulah keizinan Allah bagi boleh memerintah dunia. Cuba kita tengok. Start bila kita hilang kekuatan? Kita susah ke? Bukan. Kita hilang kekuatan bukan sebab kita susah. Tapi sebab leka dengan kesenangan. Apa yang Allah akan hilangkan? Allah hilangkan Masjid Al-Aqsa. Bila Masjid Al-Aqsa ni tak boleh dikuasai secara total, tengok hidup kita ni. Jini. Samalah bila kita tak boleh nak pastikan datang masjid. Tengok rumah tangga kita, perniagaan kita. Tapi orang tak nak kaitkan sebab macam, tak ada kena-mengena lah. Ini usaha lah katanya. Masjid lah katanya.
Buka mata tengok Masjid Al-Aqsa sekarang pun jadi. Bermandikan darah. Bukan air mata lagi lah. Darah lagi. Mereka nak apa? Mereka nak masjid. Bukan nak tanah tu saja. Tanah tu, subjek tu menjadi ahli karya supaya boleh daftar jadi Masjid Al-Aqsa punya ni. Sebab bila Dajjal turun, dia tengok. Mana ahli karya aku? Tak ada ahli karya. Sudah dia. Takkanlah Dajjal turun tiba-tiba semua orang Palestin. Tak pelik kan? Jadi Dajjal bagi, dia kata apa? By hook or by crook. Aku bagi kau tempoh nak kiamat, dia kata. Pertama kau kena rampas semua tanahnya ada supaya kau boleh daftar jadi ahli karya. Cepat sikit. Bila aku turun, aku nak jadi imam. Imam dia nak turun. Semua tu dia nak geng-geng dia lah. Sebab tu dia nak dapatkan masjid. Jadi kita nak bersolidariti, bagus. Tapi solidariti yang sebenar, mari kita penuhkan masjid. Itu sebenarnya. Sekarang dia sengih je. Dia kata, kebenaran mana dapat? Masjid pun nak jaga kata. Jadi kita pakat-pakat jaga. Jadi kalau tempat ni, contoh karya ini, jaga tempat ni dengan masjid, kemudian dengan majlis ilmu yang wajib, maka kita akan dapat kebenaran. Allah akan benarkan tempat ni penuh dengan rahmatnya. Allah akan benarkan tempat ni penuh dengan kekayaannya. Allah akan benarkan tempat ni penuh dengan rezekinya. Jadi setiap ahli karya yang ada di sini, Allah akan limpahkan rezeki, Allah limpahkan kekayaan. Itu dipanggil baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi syarat pertama, Allah nak tengok dulu kita berjaya tak dapatkan keizinan itu. Konsisten. Bukan subuh saja. 5 waktu. Mungkin susah zuhur asar, tak option. Maghrib isyak. Maghrib isyak masa penting. Bagi masa. Tolong bagi masa. Maghrib isyak sekejap ke sejam. Ini masa untuk turun segala perkara yang penting-penting mas-mas. Kerana ini permulaan hari bagi orang Islam. Permulaan hari bagi orang Islam adalah maghrib. Dan waktu itulah waktu yang paling hewaya sekali. Karena pula maghrib pukul 7, 3 minit. Kelam kelibut kita buat. Paling hewaya tu kan. Yang paling hewaya kadang-kadang kita tak sempat nak jejakkan kaki ke masjid. Kemudian kita hilang fokus kita. Jadi kita kena pertahankan itu. Dan itu kerja orang lelaki. Kerja orang perempuan. Isteri kita, anak-anak kita mungkin. Mereka kena imarahkan rumah seperti masjid. 2 tugas. Ni kan, kalau kita nak start gerak gempur ni, kan sekarang kan gerak gempur ni kan. Bukan terpanduk kan. Apa action kita? Takkan kita nak action dengan bagi infak. Betul lah, bagus lah. Kita nak buat apa? Nak rasa juga susah-susah. Kita, walaupun kita tak ada susah nak rasa ke sana, mari kita tengok. Kita berjaya tak dapatkan kebenaran untuk penuhkan masjid. Kita kena cabar diri kita. Kalau ini berjaya mas sekalian, masjid sini penuh, masjid sana penuh. Di situ pula terbalik. Persiapan persediaan Imam Mahdi. Baru turun. Mereka nak penuhkan Palestin. Persiapan nak turun Dajjal. Kita kena penuhkan masjid. Persiapan nak turun Imam Mahdi. Dan Masjid Al-Aqsa pula simbol solat. Simbol solat. Daripada Isra' Mi'raj turun solat. Maka solat itulah yang menyebabkan goncangnya golongan-golongan ini. Solat di mana? Di masjid. Di tempat dilakukan azan. Jadi kita kena, itu solidariti yang kita kena war-warkan. Kita kena azam. Macam mana pun aku tak boleh, aku kena datang. Sibuk macam mana, berat macam mana, kalau tak sini, di tempat lain. Masjid di Selangor terutama, di Malaysia lagi lah, 1000 masjid. Beribu masjid. Jadi kewajipan kita dah sampai masa dah. Tinggal setahun lagi, 2024 dah 100 tahun. Apa yang tak berubah? Kita memang kita mujahid, kita akan datangnya. Apa yang tak berubah dalam 100 tahun tuan-tuan? Secara jujur, masjid masih tak penuh. Masjid masih tak penuh. Itulah, itu yang tak berubah lagi. Macam mana dia? Tapi kalau berkumpul penuh.
Ini panggil sound direct dia panggil. Nak cakap apa lagi tu terang dah kan. Ajak pukul penuh minta maaf cakap. Tapi ini satu seruan yang mesti kita wujudkan. Saya suruh pada diri saya. Saya datang pun bukan sebab ceramah je. Kalau tak ceramah pun saya datang. Kalau boleh tahu pergi Denala. Pergi tengok kat mana tempat saya. Zuhur asar kita akan pastikan. Sibuk lah kelibuk macam mana pun. Pak datang. Kat luar ke, kat sini ke. Dengan keluarga ke mana ke. Sebab kerja kita adalah yang utama bagi lelaki. Mempertahankan soft-soft ni. Ni soft kepimpinan ni sebenarnya ni. Ni soft-soft kepimpinan ni. Kita kena bina. Dan saya suruh malam ni di sini. Dan sebenarnya dah banyak kali. Memandangkan solidariti tu bermula hari ni. Kita semangatkan balik perkara ni. Ada yang seru dengan boykot. Boleh juga. Tapi tak terboykot kita. Tengok M tu macam menggelik dia M tu kan. Macam alah apa buat lapar lah pula. Jangan buat benda yang tak disyariatkan pun. Itu tak disuruh. Kita buat benda yang disyariatkan. Jadi ni. Itu lebih padu kesan dia. Goncang iblis. Nah iblis lah yang akan goncang dulu. Bila iblis goyang, Dajjal pun goncang. Sebab autoriti yang memberi kebenaran Dajjal buat kerosakan. Iblis. Sebab tu iblis sebelum Dajjal datang, iblis dah buat kerja dah. Ketua buat kerja dia sekalian. Tahu apa dia buat kerja? Dia porak pengandakan rumah tangga. Dia bagi ketua keluarga ni tak fokus. Masalah dengan isteri. Tak fokus datang masjid. Dah maaf. Iblis dah buat kerja dulu dah. Dia masuk rumah tangga. Saat lagi Dajjal. Siapa yang akan banyak ikut? Perempuan. Sebenarnya dia pun ni berpakat ni. Iblis dengan Dajjal ni tag team. Presiden, dia naik presiden Dajjal. Jadi Dajjal, aku pegang orang lelaki. Iblis, aku pegang orang lelaki. Dajjal, aku pegang orang perempuan. Ni kita buka modus operandi tu ni Mas kan. Jadi Dajjal dunia dia akan pegang semua perempuan. Iblis, aku pegang lelaki. Aku nak sibukkan dia sampai dia susah datang masjid. Aku akan buat dia, kalau datang pun hati tak ada kat sini. Hati kat luar. Itu dia. Itu solidariti yang kita kena pastikan berlaku. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita gemblengkan tenaga kita, merapatkan soft balik dengan niat. Jangan nampak usaha ni kecil. Allah tidak pernah nampak usaha ni kecil. Kalau kita sepakat datang di Korea ni, kita pakat-pakat, kenapa? Kita nak selamatkan Masjidil Aqsa. Itu dia ayat dia. Kerana selagi Masjidil Aqsa tidak dibebaskan oleh Zionis, selagi itulah kita huru-hara dengan pegang itu, pegang ini, harga itu, harga ini. Sesara lah kita sekarang ni sebenarnya. Rothschild pegang, dia conquer itu, dia conquer ni. Sebab apa? Dah tu Masjidil Aqsa tak bebas lagi tu. Sekarang mari kita buat kerja. Mari kita nasihat-menasihati, ajak sama-sama nak hidup senang bukan sedunia, mudah-mudahan sampai ke akhirat insya-Allah. Baik tu janji sekalian, masa sikit untuk perbahasan bab Israel ni, memandangkan ni masanya saya kira dah sampailah kan untuk kita cetuskan pergerakan dan persiapan yang wajarlah, tak ada persiapan mengarut-ngarut pun. Yang bagi saya persiapan yang sepatutnya kita kena gembleng kembali, iaitu merapatkan soft-soft kepimpinan di dalam masjid. Wallahualam, walaupun maaf daripada saya kekurangan, terkasar kata itu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam dan penuh barakat. Aku lakukan lihaza wa astagfirullahaladzim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allah.